Bagaimanakah bahagian fungsian pemasaran beroperasi dalam sesebuah organisasi? Jadi untuk kata tugas bagaimanakah menghendaki calon memberikan peranan. So peranan yang pertama membangunkan pemasaran. Yang kedua, peranan fungsian pemasaran ni ialah membuat publicity. Yang ketiga, menyelidiki pasaran ataupun mendapatkan maklum balas daripada pengguna. Yang keempat, menjalankan berbagai promosi. Dan seterusnya peranan yang kelima, dapat mengemaskini profil pelanggan. Jelaskan konsep campuran pemasaran. Jadi di sini kita ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama merupakan elemen-elemen penting dalam strategi pemasaran. Yang kedua, kata kunci dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. Terangkan konsep 4P dalam campuran pemasaran. Jadi 4P ini bermaksud 4 elemen yang bermula dengan P, produk, iaitu huraian perancangan, pembungkusan atau ujian ke atas sesuatu produk. Yang kedua, P, price ataupun harga, iaitu huraian melibatkan penetapan harga dan polisi harga. Yang ketiga, P, pengagihan ataupun pengedaran, iaitu dari segi huraian merupakan saluran yang sesuai bagi produk supaya produk ini sampai kepada pengguna akhir. Dan P yang keempat iaitu promosi, iaitu memujuk atau mempengaruhi pengguna supaya membeli produk tersebut. Bagaimanakah bahagian fungsian pengagihan beroperasi dalam sesebuah organisasi? Jadi kata tugas bagaimanakah menghendaki calon memberikan peranan. Okey, kita lihat peranan yang pertama, iaitu memastikan barang yang disimpan dalam gudang adalah selamat. Peranan yang kedua pengagihan ni iaitu memastikan barang yang ditempa dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, peranan di sini menyediakan dokumen ataupun adanya jadual penghantaran. Yang keempat, peranannya dapat menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan proses pengagihan. Dan yang kelima, peranan di sini dapat memilih jenis saluran yang sesuai. Terangkan jenis-jenis saluran pengagihan dalam sesebuah organisasi. Terdapat 4 jenis saluran. Yang pertama, pengeluar kepada terus pengguna. Okey, untuk saluran pertama ini, dia merupakan saluran pemasaran secara langsung, iaitu tidak ada orang tengah dan biasanya produk ini tidak tahan lama atau bernilai tinggi. Contohnya hasil-hasil pertanian. Okey, saluran kedua pengeluar kepada peruncit kepada pengguna. Jadi di sini terdapat satu tahap orang tengah iaitu peruncit dan melibatkan produk yang tahan lama. Contohnya peralatan elektrik ataupun pakaian. Okey, yang ketiga merupakan saluran pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit dan kepada pengguna. Untuk yang bahagian ini digunakan untuk mengagihkan barang keperluan harian. Contohnya tepung ataupun barangan keperluan harian seperti sabun. Dan yang keempat, saluran jenis pengeluar kepada ejen, kepada peruncit ataupun terus kepada pengguna. Dan biasanya ini terdapat 2 tahap orang tengah iaitu ejen dan peruncit. Dan biasanya pengeluar melantik ejen untuk terus mengedar produk, contohnya mengagihkan buku ataupun majalah di sesebuah organisasi. Bagaimanakah bahagian fungsian jualan beroperasi dalam sesebuah organisasi perniagaan? Untuk kata tugas bagaimanakah menghendaki calon memberikan peranan. Untuk bahagian ini, peranan yang pertama menyediakan sama ada jualan bersemuka ataupun jualan secara online ataupun atas talian. Yang kedua, peranannya iaitu menjawab persoalan daripada pelanggan. Yang ketiga, peranan menyediakan katalog atau sebut harga ataupun quotation. Yang keempat, menyediakan perkhidmatan secara teknikal. Yang kelima, peranan dia untuk mengemaskini rekod-rekod pelanggan. Dan terakhir, peranan di sini membantu menyediakan bahagian promosi.
jelaskan peranan bahagian fungsian hikmat pelanggan. Jadi di sini ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama, merupakan pakar untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggan. Yang kedua, peranan di sini menjawab berbagai soalan daripada pelanggan tentang sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Mengapakah faktor pasaran baharu sangat penting dalam sesebuah organisasi perniagaan? Di sini kata tugas, mengapakah menghendaki calon memberikan kelebihan atau kebaikan pasaran baharu. Jadi kepentingan yang pertama, dapat meluaskan pasaran. Yang kedua, dapat mengembangkan perniagaan lebih luas. Yang ketiga, dapat mewujudkan peluang pasaran. Yang keempat, sudah pasti dapat mengelak daripada pasaran tepu, yang mana pasaran ini terhad satu tempat. Dan yang kelima, dapat menambahkan lagi jualan ataupun keuntungan perniagaan. Jelaskan langkah-langkah bagi menembusi pasaran baharu. Jadi untuk langkah-langkah menembusi pasaran baharu ni, kita boleh senaraikan strategi lah. Strategi yang pertama, dapat membuka cawangan di kawasan yang baharu. Yang kedua, meningkatkan lagi promosi dengan lebih agresif. Yang ketiga, strategi menyertai expo ataupun pameran perniagaan. Yang keempat, strategi hubungan dua hala di antara negara ataupun mengadakan diplomatik antara negara luar. Yang seterusnya, mewujudkan usaha sama bagi semua pihak. Dan strategi yang seterusnya, menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Dan seterusnya, mungkin boleh mengadakan pemasaran melalui secara teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT. Jelaskan konsep penggunaan ICT ataupun TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama, suatu proses pengeluaran ataupun pemprosesan dan penyimpanan maklumat, iaitu dengan menggunakan perantaraan teknologi. Terangkan aplikasi teknologi dalam sesebuah perniagaan. Kita lihat aplikasi yang pertama, e-pemasaran. Dari segi huraian adalah memasarkan produk ataupun perkhidmatan secara atas talian atau online. Contohnya menggunakan apps Facebook atau TikTok ataupun WhatsApp. Yang kedua, aplikasi e-dagang, iaitu melibatkan aktiviti tempahan pembelian dan pembayaran secara atas talian atau online. Contohnya Lazada ataupun Shopee, pelantar Shopee. Seterusnya, aplikasi e-government, iaitu perkhidmatan awam secara atas talian atau online. Contohnya MyEG. Seterusnya, aplikasi e-banking. Contohnya urusan yang melibatkan perbankan secara online. Contohnya Maybank to You. Dan seterusnya, aplikasi email, iaitu yang melibatkan email, surat menyurat ataupun tempahan menggunakan rangkaian sistem komputer seperti menggunakan email Gmail ataupun Yahoo.